Kami dari Gabungan Bertindak Memorandum Rakyat Malaysia GBMRM yang terdiri dari pelbagai NGO dari pelbagai negeri di seluruh Malaysia telah pun menyerahkan memorandum rakyat untuk Raja-Raja Melayu ini kepada pihak pegawai tadi, wakil dari istana, dan terlebih dahulu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak istana yang sudi menerima pandangan dan juga hasrat rakyat. Kita sedia maklum bahawa kemelut politik yang berlaku ini sejak dari bulan Februari 2020 sangat mendukacitakan rakyat seluruh Malaysia. Berkembangnya politik-politik yang tidak terarah ini menyebabkan pelbagai aspek dari sudut ekonomi, sudut sosial, politik dan sebagainya. Dan lebih merisaukan rakyat Malaysia apabila PRN di Sabah dan berlakulah tidak ketentuan SOP dan sebagainya, sehingga menyebabkan peningkatan kadar COVID-19 ini begitu sukar diramal, daripada 500 sekarang semalam sudah 1000 lebih. Dan ini sangat memprihatinkan. Oleh yang demikian, kami cuba menyampaikan antara pandangan-pandangan rakyat yang kami kumpulkan dari pelbagai sudut dan juga dari pelbagai NGO. Yang jelas, saya bacakanlah ada beberapa permohonan. Pertama, mohon ke bawah diri Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan dalam isu melantik Perdana Menteri dengan menerima calon yang memiliki majoriti di Dewan Rakyat. Peruntukan menyebut bahawa jawatan Perdana Menteri mesti kosong sebelum dilantik Perdana Menteri baharu telah terjawab dalam kes pelantikan Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir sebagai Menteri Besar Perak pada 2009 lalu. Mahkamah Persekutuan memutuskan dua perkara. Pertama, majoriti boleh diterima secara akuan berkanun ataupun SD. Yang kedua, Menteri Besar baharu boleh dilantik ketika Menteri Besar semasa waktu itu Datuk Seri Nizar Jamaluddin tidak meletakkan jawatan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, memohon agar Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menggunakan kuasa berdasarkan peruntukan di bawah perkara 40(2)(b) Perlembagaan Persekutuan, iaitu tidak memperkenankan permintaan bagi pembubaran Parlimen. Berikutan krisis politik terkini, beberapa pihak mendesak perlu dibubarkan Parlimen. Walaupun Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong berkuasa membubarkan Parlimen, namun rakyat jelata memohon agar pilihan itu tidak digunakan kerana pandemik COVID-19 yang merebak apabila DUN Sabah dibubarkan 2 bulan lalu. Poin yang ketiga, memohon agar Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong dapat menasihatkan Perdana Menteri untuk meletakkan jawatan berdasarkan perkara 40(4), iaitu jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat atau menasihati Perdana Menteri membenarkan usul tidak percaya dibentangkan oleh Tuan Speaker Dewan Rakyat dan satu proses pemilihan semula Perdana Menteri dapat dilaksanakan dengan adil dan saksama. Poin yang keempat, memohon Duli Yang Maha Mulia Agong tidak menyetujui pendapat beberapa ahli akademik
yang mahu satu bentuk kerajaan interim dibentuk dengan Perdana Menteri interim dilantik. Perkara ini tidak terdapat di dalam perlembagaan dan perlu dipersetujui ketika Perdana Menteri semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin masih memegang jawatan. Yang kelima, pada sesi sidang parlimen yang lepas, rakyat diperlihatkan dengan satu perilaku yang tidak sepatutnya dipamerkan oleh Speaker Dewan Rakyat yang bijaksana apabila tidak membenarkan usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri dibentangkan di Dewan Rakyat. Malah Speaker Datuk Azhar Harun turut dilapor telah mengeluarkan kenyataan bahawa terdapat keperluan untuk pihak yang berhasrat membawa usul ke dalam Dewan Rakyat yang mulia perlu berbincang dengan Menteri Undang-Undang yang berhormat Haji Datuk Taqiyuddin Hassan. Ini jelas telah merendahkan kedudukan setara cabang kuasa legislatif yang pada hakikatnya tidak perlu tunduk kepada cabang eksekutif dalam membuat keputusan secara bebas dan berintegriti. Maka rakyat dengan ini merafak sembah memohon supaya Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong dapat mencemar Duli dan mengarahkan Speaker Dewan Rakyat untuk meluluskan permohonan oleh beberapa ahli Dewan Rakyat bagi membentangkan usul tidak percaya kepada Perdana Menteri pada sesi parlimen akan datang. Rakyat dengan ini turut merafak sembah memohon Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong agar dapat mencemar Duli dengan menggunakan kuasa dalam perkara 55 Perlembagaan Persekutuan untuk mengarahkan Dewan Rakyat membenarkan usul tidak percaya bagi membuktikan Perdana Menteri Muhyiddin mempunyai cukup majoriti atau tidak untuk mentadbir negara. Sebagai seorang pemimpin utama, beliau tidak perlu takut kepada kehendak rakyat kerana keberadaan beliau di jawatan tersebut bukan atas dasar undi majoriti pengundi tetapi melalui laluan pintu belakang. Okey, harapan rakyat, kemelut politik semasa perlu diberi titik noktah dengan usul tidak percaya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dibenarkan untuk dibentangkan pada sesi Dewan Rakyat akan datang. Berjaya atau tidak usul tersebut terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri yang mempunyai majoriti bukanlah satu kayu ukur utama tetapi kesungguhan kepimpinan utama negara meletakkan undang-undang di atas garis landasan sebenar adalah kemenangan sebenar. Kerana ia telah berjaya menolak tanggapan negatif rakyat, rakyat jelata bahawa kepimpinan utama negara cuba bermain dengan pihak istana bagi mengekalkan kuasa mereka. Mohon perkenan. Sekian, saya Mustafa Mansur, Koordinator Gabungan Bertindak Memorandum Rakyat Malaysia. Could you say in English and briefly? In English? Brief, just a minute. Okay, saya bagi Dr. Mike. Stand in the middle. Ringkaskan tak apa? Ringkas saja. Ya, ringkas saja. Basically what we're trying to say here is, unconstitutionally, you cannot proclaim a state of emergency without the Council of Parliament. The start of the year, when we know that Malaysia are having the problem of COVID, we know that this is the move from Azmin Ali, that he wanted to remain in power, as they want to be in power, so that's why they want to declare the state of emergency. So we as Rakyat, we disapprove this, because they have to follow the parliament, they have to elect whatever that they wanted to do, it has to be done in the parliament. So basically this is what we Rakyat Malaysia trying to tell the Rakyat, that we disagree with the proposed from Tan Sri Muhyiddin Yassin.